Ada kabar terbaru nih, dari tetangga kesayangan Anda, yaitu Malaysia. Kabarnya negara adik kuasa Malaysia, tak diajak lagi untuk berunding, perkembangan terbaru gencatan senjata Palestina. Menurut netizen, Anwar Ibrahim sampai jatuh sakit. Indonesia yang diwakilkan, oleh Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, diundang ke Istanbul, karena dianggap negara Islam terbesar. Jadi menurut ahli geopolitik Malaysia, Malaysia itu negara kecil, jadi jangan merasa besar, karena Malaysia tidak bisa hidup tanpa negara lain, begitu kata ahli geopolitik Malaysia. Berbeda dengan Indonesia, kalau Indonesia negara besar, tanpa negara lain pun Indonesia masih bisa hidup, kalau Malaysia tanpa negara lain sudah tamat. Maka dari itu negara Malaysia tidak bisa bertingkah, harus tetap nurut sama Paman Gober, Presiden Amerika Serikat. Mari kita simak video berikut ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa membatalkan lawatan kerja ke Pahang yang dijadual hari ini selepas mengalami masalah sakit belakang. Pembatalan pada saat akhir itu dibuat atas nasihat pasukan perubatan sebab Datuk Seri Anwar dilapor mengalami kesakitan yang menyebabkan pergerakannya terbatas. Banyak pemimpin dunia, khususnya negara Islam yang hadir. Prabowo, jiran kita Indonesia pun dijemput. Dia berbeza dengan Indonesia. Indonesia, ketua negara dia adalah presiden. Mereka tahu Anwar ni siapa. Sebab tu saya bagi tahu. Kalau orang nak kata Anwar ni bukan baruak Israel. Ni, menang mahkamah. Panggil Anwar ni baruak Israel Zionis. Jadi kalau dah menang mahkamah, dibebaskan, dilepaskan tanpa membela diri. Habis tu dia dekat mana-mana. Takkan nak kata aku fitnah pula. Dah tuduh mahkamah ni atas sultan. Menanglah. Tapi kalau Anwar tak puas, Anwar boleh saman. Tapi masalah dia tak saman dalam sekarang. Jadi, kita semua kena ingat, Anwar ni baruak kepada Israel, baruak kepada Zionis. Jadi, negara-negara Islam ni tahu. Dia tahu siapa Anwar ni. Sebab tu saya bagi tahu kan. Anwar ni, dia cerita Erdogan, kawan dia, Turki, bla 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 bla. Bila last dia bergambar dengan Erdogan? Bila last? Dan saya bagi tahu kan, berapa tahun dia jaga dia dengan Erdogan, kawan baik, betul? Dah 3 tahun ni, tak ada pula Erdogan bagi dia anugerah tertinggi ke? Pingat lah. Tak ada. Yang bagi dia siapa? Timor Leste. Dia kata kawan baik dia Erdogan. Tapi kenapa Erdogan tak panggil bagi dia pingat, bagi penghargaan? Tak ada. Sebaliknya yang bagi dia pingat, Timor Leste. Pertemuan melibatkan menteri-menteri berlangsung di Istanbul pada Isnin bagi membincangkan gencatan senjata di Gaza. Pertemuan melibatkan menteri dari Turki, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi, Jordan, Pakistan serta Indonesia. Menurut sumber dari Kementerian Luar Turki, para menteri turut dijangka membincangkan situasi kemanusiaan di Gaza. Selain itu, perbincangan dijangka melibatkan peringkat seterusnya bagi perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Donald Trump. Di bawah perjanjian itu, Hamas telah membebaskan semua tebusan yang masih hidup sebagai pertukaran kepada hampir 2,000 tahanan Palestin, sementara Israel menarik balik sebahagian besar tenteranya dari Gaza. Bila kau cerita Malaysia ni tak boleh jadi kuasa adik kuasa dunia kan. Indonesia ada potensi dan sebagainya. Tapi macam mana British yang pernah tolong kita waktu konfederasi pernah jadi kuasa dunia? Sebab aku tengok kan peta British dekat UK tu kecil. Populasi ni pada waktu tu pun dah tak terbesar negara Eropah lain. Tapi macam mana British boleh capai? Ala-ala kita sembang tu kan, buku adik kuasa ni dia ada cerita macam mana British jadi kuasa, jadi adik kuasa. Jadi Aiman dia share sikit lah. Okay. Dia British dia jadi kuasa besar atau adik kuasa dia zaman dia tak kecil. Kita hanya tengok British kecil je kan. Zaman dia jadi kuasa besar, dia tak kecil. Dia 1/4 dunia. Kan dia kuasai 1/4 dunia. Dia kena kuasai dunia tu pun baru dia jadi kuasa besar. Kalau dia terperangkap dekat atas tu dia tak boleh lah. Ya, sebab tu dia dulu British orang tak pandang dia negara kecil. Tapi selepas dia kalahkan Perancis, dia ambil alih semua jajahan Perancis di luar, jajahan Belanda kat luar Eropah tu, baru dia naik jadi kuasa besar. Maksudnya, dia walaupun kecil tapi dia kedudukan strategik dia tu dekat dengan laut tu, dia boleh keluar.
Dia boleh ambil semua tanah jajahan di luar. Malaysia? Malaysia nak keluar tu macam mana? Kita nak keluar ikut Mana? Selat Melaka, Indonesia ada kat situ. Kita nak keluar ke arah Asia Timur tu, ada Laut Cina Selatan yang di bawah pantauan China. So kita susah nak project power sebenarnya. Kita macam terperangkap sikit. Kalau tengok geografi tu, Malaysia dia macam walaupun nampak terbuka kan, tapi sebenarnya tertutup. Jadi dikelilingi oleh kuasa-kuasa lain. Indonesia dia terbuka sikit. Dia nak ke lautan Hindi tu lagi senang. Nak ke lautan Pasifik tu lagi senang, terbuka. Dia ruang dia. Tak ada ke keistimewaan kita? Kita duk timbang apa disadvantage yang kita ada, tapi apa advantage pada geopolitik Malaysia, geografi kita pula? Advantage, kelebihan kita ada tak? Malaysia ni paling strategik lah sebab dia memang tengah-tengah. Malaysia ni kalau di kalangan ASEAN, even di kalangan dunia, negara yang sangat bergantung kepada perdagangan. Jadi kalau dia tak dagang, kita tak hidup. So macam kita memang sangat bergantung pada perdagangan. Kalau bandingkan saiz dagang kita dengan saiz GDP KDNK kita, lebih 100% dia lagi besar saiz dagang tu. Kalau Indonesia dia kurang daripada 50%. So maksudnya Indonesia kalau dia tak dagang dia boleh hidup. Malaysia tak boleh. Sebab tu Malaysia dia tak boleh nak cari gaduh dengan orang. So dia katakan dia gaduh dengan China. China tak puas hati dia, kita tak dagang kita putuskan hubungan dagang tu. Apa jadi dengan Malaysia? So tak ada pendapatan, ekonomi jatuh, rakyat marah kerajaan, lepas tu merusuh lah. Itu akan jadi. So Malaysia ni dia tak berani nak buat tindakan drastik yang boleh offend kuasa besar, China ke Amerika ke. Macam Indonesia selama je dia tutup TikTok kan? Ya, so dia tak kisah kalau katakan lah orang tak dagang, dia boleh jana lah pasaran dagang. Macam Malaysia, Singapura pun sama. Kalau tak dagang dia tak hidup. So dia kena sentiasa terbuka. Jadi mungkin sebab tu lah dia contoh ni sebab kita sekarang berada di zaman Trump ni. Trump ni dia suka buat dasar yang tak masuk akal. Kejap ni kejap tu. So kalau kita nak harapkan Amerika ni memang tak boleh. Jadi tinggal itu je harapan China. Tapi kita pun tahu apa ni, semua orang dalam pembuat dasar ni dia pun tahu itu ada risiko, ya kan? Kalau bergantung sangat kita macam tunduk lah. Sebab tu kita pun perluaskan lagi pasaran ke Eropah, EU, ke Timur Tengah, ke Afrika, ke Amerika. Amerika benua, bukan Amerika Syarikat. So itulah cara dia. Tak ada pilihan lah sebab sekarang ni. Tapi Man, bila kita baik sangat dengan China kan, kita macam duk kipas dia bagai kan, apa nasib Laut Cina Selatan? Takkan kita nak korbankan kedaulatan Laut Cina Selatan? Macam mana kita nak handle isu tu pula? Okay. Ini pun sangat menarik kan kalau kita lihat dari sudut geopolitik atau geografi ni. Kita tengok ada berapa negara yang claim Laut Cina Selatan. Filipina, Brunei, ada Vietnam. Indonesia boleh tak dia? Tak ada. Indonesia dia claim dia punya laut Natuna utara saja. So China buat garisan 9 garis terputus-putus tu, dia masuk dalam perairan Indonesia tu. Sikit je masuk. Tapi Indonesia dia tak sampai ke Laut Cina Selatan. So Indonesia tak terlibat. Jadi Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei. So kita tengok antara 4 ni, siapa yang paling senyap? Brunei. Kenapa? Dia langsung tak claim. Dia claim atas kertas je, tapi dia langsung tak, macam dia tak pernah cakap apa-apa. Sebab dia kecil. Brunei ni berapa dia populasi? 500,000 pun tak sampai. Populasi dia sangat kecil. Negara kecil. Dan dia sangat bergantung kepada satu sektor, minyak. So minyak ni antara yang pembeli terbesar ni China. So kalau putus hubungan tu, habis Brunei. So Brunei dia senyap dalam isu ni. Dia tak claim apa, dia tak nak offend, dia tak nak protes apa-apa, dia tak nak offend China. Itulah nasib negara kecil macam Brunei. Yang paling kuat suara ni Vietnam, Filipina. Vietnam memang sebab dia populasi ada dan ekonomi dia sedang naik. Dia sama dengan Filipina. Diorang ni ada backup kuasa besar Amerika. So Amerika nak baik. Amerika backup Vietnam apa? Dalam backup. Sebab prinsip musuh kepada musuh adalah kawan. Dulu je perang, tapi sekarang perang dah habis. Diorang ni fokus ke China sebagai musuh baru.
Malaysia ni macam mana? So Malaysia ada kan nak ikut jejak Vietnam dan Filipina, so setakat ni kita tak. Kita ni tak macam Vietnam, Filipina yang sangat keras pendirian diorang, dan tak sama juga dengan Brunei yang langsung tak nak kena. Kita tengah-tengah diplomasi je. So China ceroboh kita condemn, kita kutuk kecam. Tapi kita tak ada hantar kapal tu pergi nak halang, tak ada sangat. Ada juga tapi tak ada sangat. So kita tak nak offend China. Itulah nasib negara kecil macam Malaysia. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.